Kabar baik. Fiona, Z tak tahu kenapa Z buat macam tu. Kenapa Zack? Tak tahu, dia macam tadi macam ni, tiba-tiba dengar producer kita 5, 4, 3, 2. Automatically. Tapi apa-apa pun kita nak ucapkan selamat pagi kepada anda semua. Di awal pagi ini, kalau rasa macam moody, kokok dekat luar kan, macam mendung-mendung ke apa, jangan. Kita kekalkan senyuman. Bangun pagi ni kita kena senyum, kena rasa relax, happy supaya sepanjang hari tu kita akan rasa best sahaja. Betul. Bangun pagi kalau rasa pening kepala tu makan ubat, minum air panas, letak madu sikit, selawat, minum, telan. Baik, hari ini Zack Mereka dengan Fiona Cheong, kita akan sama-sama meluangkan masa bersama dengan anda. Tapi kita tak nak berdua je, Fiona. Kita nak engage dengan penonton-penonton kita. Macam mana, Fiona? Betul. Maksudnya anda juga boleh bersembang dengan kita di Facebook Borak Kopitiam. Untuk pengetahuan anda semua, kita juga bersiaran secara langsung di situ. Yang bestnya macam Zack cakap, takkan Fiona nak dengan Zack je sembang berdua, bosan lah. Kita nak dengar juga apa pendapat anda semua yang ada dekat rumah, ataupun ada pesanan nak sampaikan. Kod hari ini hari jadi isteri ke suami ke, nak kita wish, tak ada masalah. Betul. Jangan rasa tercabar, terutama sekali abang-abang kat luar sana yang ada isteri lebih daripada seorang. Banyak tarikh nak kena ingat tu, bang. Okey. Jadi Zack nak update lah kepada penonton-penonton Borak Kopitiam. Dah jadi kita punya norma sekarang ni, di mana kita akan update status terkini COVID-19. Jom kita sama-sama saksikan. Di mana kes terbaru sekarang 24,316 kes. Betul, masih lagi angka yang sangat-sangat tinggi dan bagi anda semua, saya percaya anda pun dah tahu bahawa sekarang ni ada juga ramai lagi bahawa yang belum lagi dapatkan dos penggalak. Jadi cepat-cepat pergi dapatkan kalau anda belum dapatkan dos penggalak ini. Betul. Dan kita berada di fasa peralihan ke endemik. Jadi apa-apa sekalipun tolong pakai pelitup muka. Kita sama-sama jaga kita. Kali ini saling melindungi. Alright? Jangan risau. Kalau nak tegur mereka yang tak pakai pelitup muka tu, tegur saja demi kebaikan. Tak ada siapa-siapa nak marah pun. Kadang-kadang mungkin orang tu terlupa. Sebab apa tu? Zack pun pernah terlupa. Terang Zack cakap. Betul. Keluar dari kereta macam apa rasa macam tak pakai baju ni? Nasib baik Zack masa keluar kereta. Perasan Fiona pernah masuk dekat dalam kedai. Lepas tu jalan siap bilik-bilik baju. Lepas tu tengok ada security guard datang. Rupa-rupanya tak pakai mask. Tu terlupa. Nak tegur boleh, tapi dengan cara yang betul lah. Zack tahu Fiona waktu security guard datang mesti rasa macam, oh my god, dia tahu I host Borak Kopitiam. Never. Pakai mask. Baik. Selain itu juga kita nak update kepada anda info cuaca untuk hari ini 26 Mac 2022. Ayo. Okey, seperti mana anda nampak, Kuala Lumpur hari ini dijangkakan akan ada ribut petir. Kemudian kita beralih ke Shah Alam, dijangkakan akan ada ribut petir juga. Pergi ke mana pula? Ipoh, hujan. Adakah hari ini semua tempat akan hujan? Tak tahu. Ribut petir? Georgetown pun ramalan cuacanya ribut petir. Sama juga di Alostar. Alostar juga ribut petir. Lepas ke Alostar kita berangkat pula ke Arau. Arau juga ramalan cuacanya ribut petir. Dan sekarang ni kod terbaru, cerah, dia tak ada hujan ya. Jadi anda boleh basuh baju banyak-banyaklah ni. Kuala Terengganu pun sama juga cerah. Dan seterusnya Kuantan ribut petir. Beralih pergi ke Johor Bahru ribut petir. Seterusnya kita tengok Bandaraya Melaka hujan. Seremban Seremban ribut petir. Okey, pergi ke Kuching pula ribut petir. Akhir sekali Kota Kinabalu pun hujan. Rasanya banyak tempat yang hujan dan ribut petir. Jadi bagi anda yang ada perancangan nak keluar untuk jogging ke, buat aktiviti di luar, anda boleh bersiap sedialah. Betul. Jadi apa-apa saja yang kita kongsikan bersama dengan anda, ini adalah info untuk kita semua. Jadi tolong share kepada kawan-kawan. Sekarang ni Zack nak bagi tahu apa-apa saja kita buat, tolonglah minum air tu cukup. Betul. Jaga pemakanan dan sebagainya. Zack pun sekarang Fiona memang jaga pemakanan. Kita tak berani sangat nak terlampau drastik dan sebagainya. Sebab sekarang ni kesihatan adalah emas, Fiona. Betul. Orang Cina selalu cakap Kalau saya cakap Cina, anda semua tak faham. Cakap macam kita tak boleh nak beli kesihatan dengan duit. Kalau dalam Cina punya style, macam mana? 健康唔可以用金錢嚟買嘅。 Sekali lagi. 健康唔可以用金錢嚟買嘅。 Kimong chong long kong lai chom lai chiang deh. Betul tak?
Jauh benar. Kesihatan tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Betul. Jadi kita kena jaga kesihatan kita. Jangan kita ambil mudah tengok macam kita muda lagi. Jadi kita bolehlah makan apa saja, tak exercise dan sebagainya. Jangan, benda ni dia akan accumulate. Lama-lama nanti dia jadi bahaya kepada kita. Baik. Baiklah. Zack, sebenarnya Fiona nak tanya Zack satu Silakan. soalan. Dua pun tak apa. Waktu Zack kecil-kecil kan, Zack suka main apa? Zack suka main apa? Zack suka main, maksudnya permainan lah. Permainan lah. Oh, banyak dulu Zack suka main protok botol tu. Betul-betul Tapi Betul-betul. Zack, jujur pernah main kahwin-kahwin tak? Pernah. Tapi tahu tak, Zack risau kadang-kadang. Takut dulu yang kahwin tu sah, tapi tak sah belum dewasa kan. Sebaik kan. Tapi Zack, ada baru-baru ni ada viral satu berita di mana dia main kahwin-kahwin juga, lebih kurang macam tu. Kahwin tapi betul. bukan anak-anak kecil, bukan budak-budak. Okay. Ini orang dewasa. Mengagut. Yang menariknya dia cari isteri dalam bunjut kain. Sudah. Satu permainan suai kenal sebelum perkahwinan dan telah pun mencuri perhatian orang. Jom sama-sama kita saksikan video ni. Ush, berani kalau tersalah ni. Dia nervous juga Dia senyum lebar tu, bang. Jangan tersalah bang, takut tersayang bini orang bang, berdosa. Jangan buat hal. Tapi kalau macam mesti ada kat rumah tertanya-tanya kalau macam tersilap pilih. Tengok semua. Bayangkan, ini nampak kelakar lah kalau malam-malam balik pukul 12 malam macam ni memang lari. Balik-balik rumah 12 malam. Sebab itulah dia main permainan ni waktu siang. Bayangkan Fiona, bayangkan buka-buka lah Mak Teh. Buka-buka lah Mak Ngah. Buka-buka lah Tok Wah. Buat sepak. Oma. Kan? Jadi sangat-sangat menarik. Sebab apa Fiona kongsikan berita ni dengan Zack dan juga anda semua? Sebab ada kaitan dengan topik kita pada hari ni. Apa topik dia? Dah dapat teka ke belum topik kita? Zack rasa saya tahu. Apa? Topik tu permainan. Betul. Betul tak? Sebab Zack pandai. Mestilah Zack pandai. Sebab tu Zack jadi host. Kan? Alright. Jadi apa-apa pun sementara kita tengok godek-godek lagi. Ada sesuatu yang kita nak kongsikan kepada anda. Nak tahu apa dia? Tunggu. Kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Fiona. Best tak main tu Fiona? Best. Zack kat sini tengah main kayu belakang ni pun best gak. Zack main kayu tu main apa? Main kayu tu tak ni. Boleh buat. Penonton-penonton boleh buat benda ni. Biasanya Fiona buat dengan pen. Nampak. Ini keluar FYP TikTok ni. Woi Zack. Assalamualaikum. Sihat apa khabar semua? Luar biasa. Nak tahu apa benda tu? Nanti kita double check. Dia kena dalam. Okey. Fiona buat apa kat bawah tu Fiona? Fiona tengah main batu seremban dengan akak ni. Tunggu akak ni. Yang ini kalau saya nak tahu dulu masa Fiona dekat sekolah kan. Fiona pernah masuk pertandingan tau main batu seremban. Menang tak? Cuba teka. Menang. Nasib baik. Tapi wakil mana? Wakil seremban lah. Tak, wakil sekolah je. Wakil sekolah. Okey, baik. Sekarang ni bila kita punya topik hari ni berkenaan dengan permainan, kita nak throwback. Biar bang. Kadang-kadang kat dalam studio ni memang ada penunggunya bang. Okey, sekarang ni jom. Kita tak sah kalau kita buat seorang-seorang ni Fiona. Betul. Kita nak jemput bersama dengan kita tetamu istimewa Encik Muhammad Razwan Abu Samah. Persilakan pengurusi Kelab Sukan Tradisional Harmony. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah, minta maaf tuan terjatuh pula tu. Tak apa-apa, nanti kita boleh naikkan. Okey. So sekarang ni Fiona, okey tak kat bawah tu? Okey, kejap. Saya sebenarnya tunggu kamera nak angle sebab nak naik atas ni. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita tengok dekat meja kita ni ada banyak jenis permainan. Betul. Permainan tradisional kita panggil, kan? Dan mungkin Encik Muhammad Razwan ni boleh kongsikan bersama kita apakah antara permainan yang ada dekat atas ni. Saya tahu tadi tu batu seremban. Ni Zack dia kata kayu, game kayu tak tahu game apa. Kayu ni, ini kayu untuk orang panggil penolak rim basikal. Penolak rim basikal. Okey, itulah fungsi dia. Sanggang senduk bawah. Sanggang paduk.
Sanggap Paduk. Paduk pada Sanggam. Nama dia. Sanggap Paduk. Kan? Ada berangsian. Nanti dulu. Yang ini apa pula? Game apa ni? Permainan apa ni? Dia namakan pemain Dam Haji. Dam Haji. Dam Haji. Bukan nak pergi haji kan. Dia Haji. A-J-I. Dam Bukan Haji. Boleh. Saya tunjukkan sikit kepada penonton. Kepada mungkin ada adik-adik kan yang tak tahu kan apa benda haji ni kan. Yang kita tunjukkan sikit. Careful lah. Adik-adik, inilah haji. Inilah Dam Haji nama dia. Ini yang mas seronok ni dulu atuk-atuk kita jenis kalau lepak kedai warung kan. Dia dua benda. Sama ada tengok janda atau main Dam Haji. Okey. Yang ini pula banyak getah ni. Ini dinamakan pertandingan ni bermain 7 getah. Main apa? 7 getah. TUJU. Ya, 7 TUJU 7 getah. Ush, 7 getah. Tapi kita sebelum kita nak mainkan kita kena perlu membuat gundu. Yes. Gundu ni banyak guna dia ni. Tak 7 terbit cicak pun boleh. Oh, adik dengar tu adik. Sebelum kita ada 7 keklik, kita ada 7 getah dulu. Oh, okey. Yang ini pula dia macam batu seremban untuk punjuk untuk melempar untuk bermain ketentin. Ketentin. Oh ni yang tu ah. Ya. Oh. Yang melompat-lompat tu. Okey, yang lain. Yang lain ini baling slipper. Okey. Baling slipper saya suka. Saya paling ini suka. dinamakan tapak gajah. Yang pijak atas tu. Pijak. Yes. Tapak gajah. Okey. Ini untai gelang getah. Ini saya pernah main. Bukan. Dia lompat untai gelang getah kita bila dalam masa pertandingan, kita akan bagi setiap pasukan 255 helaian getah. Okey. Dan ambil masa dalam masa 7 minit sahaja. Jadi para peserta perlu menjalin getah ni sehingga habis dalam masa kurang 2 minit atau 3 minit. Kenapa? Masa yang baki tu, atau 4 minit atau 5 minit, dia perlu membuat lompatan. Pengadil akan mengambil kira jumlah lompatan yang paling banyak. Pemenang. Dia macam seorang kat sana, seorang kat sini, dia pusing kan? Ya, pusing. Lidah aku ke lu macam tu. Oh, Dia punya ni. okey. Tahu tak? Kita panggil skip rope. Sekarang ni. Betul tak? Sekarang ni lain. Itu yang lompat. Itu yang lompat-lompat tu. Yang Ini dia ada seni dia. Oh, nanti Zack ajar saya main Boleh. Sebab kita tengok sekarang ni macam banyak je. Ya. Sebenarnya kita ada berapa banyak permainan tradisional? Dia nak katakan banyak permainan sukan tradisional memang banyak sangat. Tapi biasanya kita buat pertandingan yang mana kita orang pilih. Kalau nak pilih ke memang banyak. Setengah tu orang kata balin kepala ular pun ada. Dia atur benda tu ada kena baling. Kalau kena ekor dia ambil ekor. Kalau kena kepala semua sekali. Macam saya tu. ingatkan baling. Bukan Ada banyak laga ayam ada. Rebut negeri. Rebut negeri? Ya. Macam mana tu? Rebut negeri ni setiap pasukan dia memerlukan 3 peserta. Okey. Dia perlu pegang pinggang. Okey. Dia ada teknik dia tu macam mana, macam sama orang tarik tali, macam mana dia kalau orang tengah pegang tarik pinggang. tengah pinggang. Contoh Cik Azwan, contoh. Seperti ni. Lepas tu orang depan dia pegang orang depan lah. Ya, 3 orang. Yang seorang tu dia akan masukkan silang macam ni. Belah dia silang. Tapi sebelum nak pertandingan kita perlu kena tanggalkan cincin, jam. Dia macam yang pukul berapa anak harimau? Bukan. Bukan. Dia start daripada mula macam kita menyanyi lagu jalan-jalan itik jalan ayam. Ini yang saya suka. Dulu macam ni. Macam tu. Lepas tu dia pilih nak kalau merah ke kalau hijau. Dia kata kalau hijau masuk ke game saya. Selepas tu baru dia lompat robot negeri. Wah. Cik Azwan, dalam banyak-banyak permainan lama-lama ni dulu kan, mana yang Cik Azwan rasa paling senang dan yang paling susah? Paling senang apabila diorang ni tak tahu syarat pertandingan. Dia tak tahu syarat pertandingan. Ya, syarat undang-undang dia. Paling susah ni apabila diorang dah tahu undang-undang dia ni. Dia pasal dia ada step dah undang-undang dia. Dia boleh plan strategi dia semua. Macam kata kita main keleng, nampak macam senang. Tapi dia perlu mengawal pergerakan dia tu. Yang rim basikal tu. Rim basikal tolak. Contoh boleh tunjuk contoh tak? Boleh. Boleh tak? Jom kita tunjuk contoh sikit. Okey dah. Satu je. Okey. Contoh tekan sini. Okey, dari sini ke sini. Okey. Kita tahu ada 3. Ush. Wow. Ush. Macam tu. Selumba lah. Ya, lumba. Biasanya bila pertandingan tu, dia punya lari 7 minit. Syum, tak sampai 7 minit. 7 saat. 7 saat lah. Okey. Dia punya lari tu laju. Okey. So penonton-penonton kat rumah pernah tak try
main tolak rim basikal. Rim Ataupun- basikal apa? Besar betul tak? Basikal orang tu basikal otai, basikal tua. Basikal otak. Basikal lama-lama. Ya, basikal lama dia, Ataupun dia pen- berat. Oh, Basikal. yang berat lah. Dan berat. Jangan tak boleh. Kalau ni dia melantun-lantun. Graviti dia juga. Ya. Okey. Jadi bagi penonton yang ada dekat rumah, mungkin anda pernah main. Apa kita panggil apa tadi tu? Tolak rintai basikal. Kelirin. Tolak kelilin. Kelirin ni. Kelilin. Ah, Anda boleh kelirin. kongsikan bersama kami ataupun antara banyak-banyak permainan tradisional ini, mana satukah yang anda paling terror, paling hebat yang pernah main dulu waktu kecil-kecil? Betul. Cik Azwan, kita nak saya tahu nak juga. tanyalah. Antara banyak-banyak permainan lama ni kan, ada tak yang macam paling... Menyeronokkan. Macam mana? Menyeronokkan kan macam mana tu? Menyeronokkan dan yang dah biasa bawa perkenalkan dekat luar negara. Itu macam rebut negeri. Okey. Macam Batu Seremban. Seremban. Betul-betul? Macam betul-betul tak ada. Tak ada lah. Yang biasa yang saya bawa lah, macam rebut negeri. Saya nak bawa nak tunjukkan. Tapi Oh, ni rebut negeri je tuan. ini rebut negeri ya. Oh, macam tu. Ya, rebut negeri. Okey. Oh. Kalau macam congkak, pernah dibawa ke luar negara? Macam congkak memang ada. Tu yang paling famous lah, famous. congkak tu. Macam katakan galah panjang. Kita ingat kita ni dekat Malaysia je ada, rupanya di Indonesia pun ada. Tapi dia punya undang-undang ni kita tak tahu. Kalau kita tengok kan, permainan tradisional ni ramai yang menyangkakan okey sebab dia permainan tradisional. Ya. Jadi mesti ramai yang macam alah anak-anak muda zaman sekarang tak nak main dah. Betul, Memang dah betul. tak kenal dah. Betul. Tapi sebaliknya masih ada banyak lagi anak-anak muda yang memang mengekalkan tradisi main permainan tradisional Ya, ni. betul, memang. Pada pendapat Encik, kenapa? Mengapa? Apa yang uniknya yang membuatkan anak-anak muda sekarang ni masih lagi main permainan tradisional? Kita kena banyakkan war-warkan di dalam TV, di dalam Facebook, orang pun suka tradisional. Sekiranya ada pertandingan ataupun karnival, kita jemput diorang ni datang beramai-ramai untuk menyemarakkan lagi suasana masyarakat berbilang kaum ya dalam satu keluarga Malaysia. Kita dah dapat berkenalan. Kalau kita main handphone ni, gelak seorang, ketawa seorang, Gelak pun. empat ya, empat. Kalau permainan sukan tradisional ni, kita kena panggil. Kita main seorang tak boleh, kena panggil kawan-kawan. Kawan-kawan ni nak main galah panjang ramai, kan? Seronok. Kalah-kalah dia lah yang hero lah cakap. Dia banyak macam human touch lah. Betul ya. Ada Cik banyak Azwan, kan. jom kita main 7 getah ni. Boleh. Macam mana? Fiona, tolong pegang. 7 getah. Okey, jom kita main. Macam 7 mana kita getah. nak buat? Ini kita tunjuk letak dekat atas meja ni je kan? Dia letak ni, dia cuma jentik je. Dia ada Jentik? jarak dia tu. Biasanya 5 meter. Oh, so Fiona kena berdiri dekat situ. Gitu dah boleh. Okey, saya sinilah, tak baik membelakangkan Ya. kamera. Macam ni Ya. Terbalik tu. Oi. Dia ke belakang. Oh. Gundu tu belakang ya. Macam? Ya. Maaflah, saya umur baru 18. 1, 2, 3. Ya, Alamak, ya. kena target lain pula. Okey, Dia- Zaid pula. Dia kena bagi sangkut kat sini. Tak ada, dia kena Dia kena bagi jatuhkan. jatuhkan. Getah. Jatuh kan? Jumlah yang paling banyak itulah pemenang. Tengok Fiona. Tengok Zaid dekat sangat. Ni okey. Okey. Boleh tu. Ya. Tak aci nak. Banyak jatuh. Macam tu lah. Mungkin ini boleh jadikan sebab macam Fiona tak pernah lagi dengar kita permainan ni. Sukan tradisional ni memang banyak. Kita punya ni macam main 7 getah ni ataupun selain pada 7 getah, kita boleh main lambung getah. Lampu. Bila dia masuk ni kita tekan, kita ambil. Macam-macam permainan pun boleh. Oh. Tahu waktu terang Zaid ada peristiwa dengan getah ni. Ya. Waktu Raja 6 dulu Zaid ada camp motivasi tau. Camp motivasi ya. UPSR. Waktu tu ada cikgu tengah mengajar kat depan. Zaid tengah main getah. Zaid jentik kat atas lah. Ya. Tiba-tiba, pum. Kena cikgu yang tengah mengajar. Ya, dia Terus semua orang tak boleh balik. Semua orang tak boleh balik. Zaid Yalah. takut. Sejak pada hari tu Zaid tak main dah getah. Malu. Malu nanya kat orang. Baik, Cik Razwan. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kalau Cik Razwan nak tanyalah akhir sekali boleh tak Cik Razwan kongsikan sosial media untuk penonton yang mungkin nak kenal lagi, nak tahu lagi. Okey, pihak-pihak daripada penonton di rumah, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anak semua, sekiranya adik-adik semua ingin mengikuti ini, sila layani Facebook Kelab Sukan Tradisional Harmoni. Baik. Di situ semua ada. Macam-macam ada. Ya. Macam-macam ada kat sini. Tapi saya akan maklumkan mungkin bulan 5, 6, bulan 6, 7, 8 saya akan buat program sukan tradisional tiap bulan
bermula minggu pertama, minggu ketiga. Minggu pertama, minggu ketiga sampai pada bulan Ogos. Oh. Ya. Okey. Jadi inilah masanya untuk kita bagi tahu anak-anak muda kita, anak-anak muda kita Saya pun muda sebenarnya. Apa permainan tradisional yang ada sebab amatlah penting untuk mereka mengenalinya supaya kita kekalkan tradisi kita, kenali budaya kita. Okey, jadi terima kasih. Ya, sama. Okey, sekarang ni kita dah kenal dah dengan permainan tradisional yang ada dekat depan kita. Ada satu lagi jenis permainan, okey, kategori permainan yang juga mendapat sambutan yang hangat, sambutan yang banyak. Apakah itu? Permainan video retro. Jom sama-sama kita saksikan video ini. Jom. Hai, saya Iskandar Zain Rahim, berusia 37 tahun dan saya merupakan seorang penggemar dan juga pengumpul dan juga penjual video game retro. Saya start mengumpul pada tahun 2014 lepas saya kahwin. Masa tu saya terjumpa Super Nintendo dalam kotak dan saya telah membeli dan bermain dengan konsol tu balik, dan dari situ tercetus satu spark untuk mengumpul balik semua konsol lama yang saya ada dulu. So lepas tu saya beli Mega Drive, Micro Genius, semua tu. On the top of my head, apa yang saya ada adalah Nintendo Entertainment System. Yang ni sama umur macam saya, 37 tahun. Keluar pada tahun 85. Dan ada Sega Master System. Saya juga ada konsol kedua yang boleh main cartridge di dunia, iaitu Magnavox Odyssey 2. Dia keluar pada tahun 70-an. Rasanya dah dekat dengan 50 tahun kot yang ni. And then ada Atari, PlayStation 1 sampai PlayStation 5, Xbox. Kalau harga ni dia tricky sikit sebab harga boleh ikut pasaran semasa juga. Misal kata macam PS2 time dia first keluar tu dia 3,000 lebih. Dan sekarang ni kalau ataupun time towards the end of dia punya life tu, dia dalam kotak semua complete pun orang ada jual 200 lebih. So harga dia memang ikut pasaran semasa, dan juga kalau ikut trend memang akan naik je harga dia. Nak jaga konsol retro ni, dia kalau yang dulu yang pakai cartridge tu dia senang je. Walaupun tak main 10 tahun ke 20 tahun ke, dan awak pasang je, pastikan tak ada habuk semua, dia akan okey. Pasal dia tak ada banyak moving parts. Dia tak ada moving parts lah. Kalau dia rosak pun, most of the time yang rosak tu dia punya adapter, dia punya power adapter tu. Pada pengalaman saya memang ada. Kebanyakan customer saya adalah orang yang berumur 25 tahun ke bawah. Memang quite terkejut juga pasal mereka belum lahir lagi time konsol semua ni keluar. So mereka tahu pasal konsol ni melalui YouTube, TikTok dan juga social media yang lain, and also pop culture movies, you know, macam Ready Player One and also Pixels. Saya masih menyimpan semua permainan video retro ni sebab nostalgia. Dia amat lain daripada bermain dengan emulator dekat dalam phone ataupun PC, sebab kita ni ada 5 deria, dan kalau main dekat phone atau PC, deria rasa tu kurang sikit. So kalau kita pegang konsol ni, controller ni, dia ada nostalgic feeling yang akan buat kita rasa kembali kepada zaman silam. And saya menyimpan semua ni supaya saya boleh share dengan family saya all this experience semua. Because kalau nak main multiplayer dekat PC ataupun phone tu, masing-masing tengok screen masing-masing, dan tak payah berada dalam satu bilik yang sama lah. Dia memang rasa kembali ke zaman silam lah. Towards a simpler times where semua orang happy. Yes. Seronok betul lah. Dalam seronok tu sebenarnya tangan Fiona sakit. Tapi tahu tadi jentik-jentik tu getak kena jari Fiona. Bila Z tengok balik tadi, Z rasa menyesal tau. Kenapa? Banyak video game lama yang retro-retro Z jual. Sekarang ni kalau kita simpan, value dia tinggi ya Fiona. Yeah. Kita boleh jadi kaya dalam masa satu malam. Kalau lah kita tahu kan masa tu, tapi not too late. Kita tak tahu. Kumpul lagi. Macam mana kita nak tahu masa depan? Kita bukan Tuhan apa. Tak, Zack boleh kumpul. Boleh kumpul? Boleh kumpul balik. Alright. Ada je. Cakap pasal kumpul kan, ni nak bagi tahu ni. Tahu tak Molek FM? Diorang tengah kumpul tau, ahli-ahli yang baru, adik-adik yang baru. So dengan cerita dah ada pemenang dah untuk yang pencarian
Mek tu. Jumpa dah. Baik, kawin. Kawin betul. suka. Betul lah. Sebab tu sekarang ni dekat studio kita ada Mek Zura, Fizi dan pemenang Camelia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni keluarga Molek FM ni makin meningkat naik Laju Molek FM naik ni. Alhamdulillah. Ini semua berkat doa Zack dan juga Fiona. Alhamdulillah. Dan semua kawan-kawan yang sedang menonton. Orang Kopitiam. Yes. Kalau kita tengok kan, Mek Zura dan juga Fizi dah lebih kurang 3 bulan ke udara bersama-sama kan. So macam mana dengan sambutan yang diterima daripada pendengar Molek FM? Okey, dan khususnya untuk Molek FM segmen pagi. Molek pagi. Orang yang berhak menjawab adalah Mek Zura lah. Mek Zura. Silakan Mek Zura. Silakan Mek. Okey, 3 bulan kami bersiaran, alhamdulillah. Kira sambutan yang sangat-sangat luar biasa. Tak disangka-sangka sebabnya pada mulanya kita memang orang kata sasarkan pendengar kita di Pantai Timur, maknanya Kelantan, Terengganu dan juga Pahang lah. Dan alhamdulillah disebabkan oleh platform kita bukan saja di radio, maknanya boleh dengar juga menerusi digital kan, dekat Audio Plus dan juga YouTube. Pendengar kita maknanya luar daripada Kelantan, Terengganu, Pahang. Maknanya satu Malaysia pun boleh dengar juga Molek FM ni, dan kita duk perhati tengok pendengar-pendengar kita dari Langkawi pun ada masing-masing bagi feedback. Alhamdulillah. Baru ni kita angkat telefon daripada Sandakan, Sabah. Sabah? Ya. So maknanya kalau mereka yang luar daripada Pantai Timur ni, mereka mendengarkan macam mana caranya? Dia ada 2 cara. Satu boleh dengar kita live dekat YouTube. Kita memang hari-hari live kat YouTube Molek TV 24 jam sehari. Dan juga kita boleh download aplikasi Audio Plus. Audio Plus, mantap. Audio Plus tu di mana di situ terhimpunnya 7 buah stesen radio di bawah naungan Media Prima Audio. Jadi jangan lupa tekan Molek FM. Terbaik. Okey, cakap pasal Molek FM ni, Fizi, saya nak tanya. Baru-baru ni kita tahu pencarian Cik Mek Molek dah melabuhkan tirainya Khamis lepas. Betul. Okey, mungkin Fizi boleh ceritakan sikit sebenarnya apakah objektif kempen ni dan macam mana sambutan yang diterima? Okey, untuk pertama semua, kami di Molek FM baru ni kita memang ada pencarian Cik Mek Molek untuk mencari seorang lagi penyampai wanita di Molek FM. Ialah sebab Mek Zura adalah sekuntum bunga yang mekar di kalangan kumbang-kumbang di Molek FM ni kan. Jadi kita kena ada seorang lagi wanita. So hampir 1 bulan jugalah kita mencari, dan kita dapat select 10 finalis kita. Daripada 10 tinggal 5, dan 5 kita mencari seorang juara. Dan inilah juaranya, Camelia. Orang mama. Jadi apa perasaan Camelia dapat join family Molek FM ni, dan apa yang Camelia boleh janjikan kepada pendengar-pendengar di luar sana? Perasaan masa mula tu kejut Kejut. Dah nak kasih orang. Tak saka lah. Aduh. Kejut lah. Masa macam happy gila sebab saya memang nak benda ni lama dah. Tapi Tuhan bagi sedebok. Macam seketul. Kau bagi terus. Sedebok. Terus masuk. Macam itulah. Sebab sebelum ni saya memang tak ada peluang langsung. Dan apa yang saya janjikan saya nak tarik semua belia yang ada, tak kira lah Pantai Timur ke luar Pantai Timur ke, untuk dengar Molek FM dan terhibur, dan orang kata sukalah dengan Molek FM ni. Baik. Okey, Camelia, sebagai seorang ahli yang baru kan, keluarga yang baru tu Molek FM kan. Apakah yang Camelia rasa sekarang, dan apakah yang Camelia boleh janjikan kepada pendengar-pendengar Molek FM? Rasa bangga ke? Saya bangga sangat sebab kena dengan diri saya. Saya memang orang Terengganu, jadi saya bawa Pantai Timur punya nama. Lepas tu saya janjikan saya nak bawa Molek FM ni sama taraf je, walaupun dengan radio lain yang open untuk semua negeri. Saya suka dengan semangat Camelia. Pusing juga jawapan tu. Camelia ni dia masih lagi belajar dan bakal menjadi seorang guru matematik kan. Takut teacher. Sebab tu dia pandai mengira-ngira. Dia ni berkira betul. Nanti dia kira viewers audience pendengar ada berapa, ada kat mana dia nak target semua tu kan. Okey, yang itu adalah kempen pencarian Mek untuk Molek FM. Lepas tu lepas ni ada kempen yang baru pula.
kan? Kempen duit geng molek. Oh, ini memang menjadi satu fenomena sekarang ni di pada timur, lebih-lebih lagi di Kelantan dan juga di Terengganu. Minggu depan akan berada di Terengganu lah. Di Kelantan ni sambutan ni, ya Allah, cukup-cukup hebat lah. Ya. Tengok pun tahu. Bukan nak cakap apa lah. Kita di mana kita akan berikan password dan juga clue di manakah geng molek kami ni berada. Geng molek ni ada duta kami yang berada di jalanan di sekitar kawasan Kelantan dan juga Terengganu. Jadi kami akan beritahu di manakah lokasi mereka. Jadi pendengar-pendengar yang dengar Molek FM ni harus datang ke lokasi dalam keadaan yang segera. Jadi orang yang pertama sebut password yang telah pun kami sebut masa on air. Dapat RM200. Memang nampak lah. Tapi Aziz nak tanya, mungkin Mek Zura boleh jawab benda ni ya. Molek FM ni kira baru dah 3 bulan. Tapi dalam masa 3 bulan ni, pelbagai perkara yang you guys dah buat. You know, kempen pun dah berapa kempen dan sebagainya. So kita nak tahu sebenarnya dengan Ramadan yang nak kunjung tiba ni, ada tak apa-apa plan ke yang Molek FM dah standby untuk bulan Ramadan ni? Okey, dari segi siaran lah. Untuk siaran kita memang banyak masukkan program-program barulah dalam setiap segmen. Okey, antaranya sebenarnya benda ni surprise sebab kita nak suruh pendengar-pendengar kita tunggu bila sampai masanya kan. Tapi yang boleh bagi tahu sekarang, yang specialnya dekat Molek sepanjang Ramadan ni, untuk penyampai-penyampai lelaki, diorang akan ada kelas mengaji Al-Quran. Waduh. Ada kelas. Ini Zaitun. Itu cara baca dia. Rasanya ramai yang tak sabar nak tengok Mak Dan lah. Sebab dia Mak Saleh kan. Macam mana dia baca? Baca Al-Quran. Tapi itulah orang kata hebatnya dekat situlah kan. Betul. Antara yang kami janjikan di bulan Ramadan tak lama lagi lah. Tak sabarnya nak download Audio Plus dengan macam tu kan. Terus rasanya nak download sebab rasanya macam ada banyak aktiviti, banyak rancangan program yang telah diaturkan juga. Sebab Molek FM ni dia punya lagu-lagu memang evergreen. Dia bukannya lagu Kelantan je, Fiona. Bukan Kelantan, lagu Thailand ada, lagu Hindustan ada. Serius lah, lagu Thailand dan Hindustan. Meru. Fiona, cuba tanya Camelia pula. Tengok senang buat duit tu. Tanya pula. Camelia rasa kan macam lepas ni macam Camelia sekarang ni macam ni. Mungkin bila macam ni lah, macam mana anda nampak ni kan. Sekarang ni baru lagi bersama dengan keluarga Molek FM. Tak nampak muka kan? dia tapi tu tak ada buka mas, jangan buka mas. Tengok nak tengok muka orang kenapa. Baru waktu ni lah nak tunjuk muka. Jangan bimbang. Macam Camelia lepas ni ada tak macam target, contohnya macam Camelia nak join dengan geng Molek Pagi ke apa ke, macam mana? Ada tak macam tu? Yang tu rahsia. Rahsia juga. Rahsia, kakak ada rahsia lah. Kenapa Molek FM banyak rahsia? Okey. Sebab kita banyak elemen surprise katanya. Okey, jadi sebab banyak sangat surprise bagi anda semua yang ada di rumah, sudah tentunya anda kena download apa? Audio Plus untuk dengarkan Molek FM di mana sahaja anda berada. Akhirkan kata-kata akhir daripada Mek, daripada Camelia. Bagi Camelia, rumuskan untuk Molek FM terus. Terkejut dia, Zack. Maksudnya. Kata-kata akhir kepada penonton kita. Terima kasihlah yang dah mengundi. Dia kena ajar sikit. Okey adik, cepat adik. Tengok kamera adik. Yang menyala warna merah tu kau cakap. Cakap. Okey. Terima kasih kepada siapa-siapa yang mengundi saya. Walaupun bukan Pantai Timur pun, dia orang undi. Dan masa umum juara tu pun semua kiranya satu Malaysia dengar dan komen nak saya juara. Saya terima kasih sangat walaupun saya pun tak pasti terbaik. Terima kasih atas sokongan saya awak semua. Kalau tak ada saya tak ada pun duduk kat sini. Untuk pengetahuan Zack dan juga Fiona, dia memang cukup popular dekat TikTok dengan hashtag YB Kemamang. Nampak cara dia bercakap macam YB kan? YB Mamang. YB Mamang. Okey. Boleh buat TikTok apa ni? Terima kasih banyak Fizi, Camelia, Mek Zura. Semoga dipermudahkan semuanya untuk Molek FM. Amin. Alright. Kami juga nak mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan lah kepada semua penonton dan juga semua pendengar Molek FM. Dengarlah Molek sama-sama dah. Ya, Molek FM, Go Pantai Timur. Ya, kita rehat dulu. Kita kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Yes, Jangan ke mana-mana. Terima kasih kepada anda yang beri feedback di Facebook Borak Kopitiam, terutama sekali kepada Diliana Jerle. Sebab apa? Sebab dia puji Fiona. Dia kata Fiona ada gaya macam pro lah, walaupun jentik kena jari. Dia tersilap tu. Dia ingat Zack yang Fiona.
dia ingat ni Fiona. No. Bukan kan? Excuse Memang Fiona me. dia. Alright, jadi apa-apa pun kita punya topik hari ni permainan. Macam-macam kita nak kongsikan bersama dengan anda. Betul. Tapi ni kita ada satu VT yang nak dikongsikan tentang sejarah apa? Permainan catur. Let's go. Catur mula diperkenalkan kepada golongan istana pada abad pertengahan. Permainan ini dipandang tinggi oleh raja-raja dan para bangsawan. Walau bagaimanapun, asal-usul permainan catur masih lagi menjadi perdebatan sehingga ke hari ini. Ada legenda yang mendakwa catur telah dicipta oleh King Solomon iaitu Nabi Sulaiman. Ada juga mengatakan permainan ini diberikan oleh Dewa Greek. Di China, legenda menyebut catur dicipta oleh seorang komander tentera bernama Han Seng pada abad pertama sebelum Masihi. Ada pula yang mengatakan catur dicipta di India antara abad ke-5 hingga abad ke-7 dan digelar sebagai caturangga. Ia dimainkan di atas papan permainan namun sedikit berbeza kerana tidak mempunyai karakter seperti castle, queen dan bishop tetapi mempunyai kuda, jeneral dan gajah. Bermula di Spanyol, permainan ini mula tersebar ke seluruh Eropah sehingga ke utara Rusia. Pada abad ke-15 di Eropah, permainan ini mula berubah secara drastiknya menjadi catur moden seperti mana ia dimainkan sekarang. Walaupun catur adalah permainan papan tertua di dunia, ia masih mengekalkan popularitinya di kebanyakan negara. Sehingga kini dianggarkan seramai 605 juta pemain catur dan kebanyakannya terdiri daripada rakyat India, Rusia dan Jerman. Namun di Malaysia tidak kurang hebatnya dalam permainan catur ini. Bersama jurulatih catur serta atlet catur Paralimpik selepas ini. Okey. Alright, ngam. Kiak Fiona. Okey. You main tibai je. You tahu ke tak tahu main ni? Saya ada strategi. Ya, tak ada strategi dah. Ha, kena sebiji. Sebiji. Oh, sebiji okey. Ha. Kiak. You main mana ada macam tu, Fiona? You main tak main. Bukan macam tu ke? Bukan. Macam inilah, Fiona. Kalau you tak berapa nak pandai main, I pun tak pakar nak ajar dekat you. Rupanya you pun tak tahu. Tapi kita ada tetamu yang sangat istimewa yang boleh ajar kita main hari ini. Siapakah itu? Yes, kita ada Ahmad Izzuddin Ahmad Rostam, jurulatih catur dan juga Mat Idris Saman, atlet para permainan catur. Selamat datang. Selamat datang. Hello. Mari. Silakan datang ke rumah kami. Ya, kita alih sikit ni. Terima kasih jumpa kami. Okey. Ni Fiona dah pening dah ni. Sebab apa? Tadi Zack dia cuba nak tipu Fiona. Sebab Fiona tak reti nak main. Fiona tak tahulah Zack ni sebenarnya dia pandai main ke tidak. Okey, kita jemput dia duduk. So nasib baik kita ada yang pakar di sini untuk bagi tahu Fiona sebenarnya betul ke tidak Zack ada tipu Fiona ke tidak. Mana tadi ada. nampak tak Zack main? Betul. Dia nampak. Betul tak? Tapi itulah tadi pun okey, nampak menarik lah. Semua macam saya tengok macam masing-masing nervous nak tekan jam, nak bergerak wah kan. Tapi so far okey. Okey, kita tanya alang-alang cikgu dia bertutur kata dulu. Kita tanya cikgu dia dululah. Okey, Cik Izzuddin. Boleh kongsikan tak macam mana boleh terlibat dalam permainan catur ni dan kenapa berminat dengan permainan ni? Okey, saya bermula pada usia 14 tahun lah. Saya sedikit lewat sepatutnya untuk pemain catur ni. Kebiasaannya bagusnya kita akan start pada awal di usia 5 tahun ke 6 tahun. Tapi sebabkan masa tu birthday saya, ayah saya Ahmad Rostam ataupun lagi sebagai Pak Tom, dia bagi hadiah sebelum birthday. So kat situ timbul minat. Sebab saya ada masalah penyakit asma. Jadi kalau saya nak main physical activity, sport fizikal agak susah kan. Dia ada limit kan. Jadi saya choose untuk bermain catur ni sebenarnya dia mesra untuk semua peringkat umur. So dia tak kira kalau musim hujan pun kita tetap boleh main dan dia tak perlu orang kata nak pergi keluar jauh mana-mana kan. Dekat rumah pun kita boleh main. Tapi kenapa cikgu cakap macam bila nak start main catur ni kena sebaiknya mula daripada umur 5 tahun macam tu? Okey. Bila kita dah meningkat dewasa, kita kalau di usia macam saya masa tu di sekolah menengah kita banyak benda kita nak fikir kan. Maksudnya nak dari study ke education kan. Tapi untuk peringkat remaja ataupun di usia yang muda ni, dia mind dia masih lagi fresh. Dia main masih. So dia boleh fokus dan dia boleh terima absorb apa yang kita orang kata kita ajar tu dengan cepat.
berbanding dia di usia yang meningkat sikitlah. Tapi untuk macam saya potensial untuk mencari bakat-bakat baru. So saya memang mengetengahkan bakat-bakat muda ni seawal yang mungkin supaya bila kita nak bermain untuk peringkat negara, contohnya bila peringkat antarabangsa, so mereka boleh orang kata dapat pendedahan awal di usia yang awal supaya mereka nanti bila dia dah besar mereka boleh pergi ke peringkat yang lebih tinggi kan, peringkat dunia. Tapi kalau dia start awal lewat, jadi pendedahan tu agak lambat sedikit. Dan mungkin masa tu mungkin dah 5-6 tahun mungkin mereka dah sambung belajar ke apa semua, and then mereka dah stop bermain lah. Sebab tu untuk macam saya, untuk macam kami sebagai coach, kami akan tekankan kepada peringkat umur yang lebih muda lah. Sebab tu sekarang ni seperti yang anda semua dapat saksikan di kaca televisyen sekarang, ini adalah antara protege-protege yang ada lah. InsyaAllah, betul-betul. Ni orang kata kita buat program development di sekolah rendah, dan juga aktiviti ni sebenarnya dia bercampur dengan aktiviti pelajar-pelajar sekolah menengah dan juga pelajar universiti lah. So itu yang kebaikannya bermain catur ni, sebenarnya kita boleh gabungkan semua sekali dalam satu tempat untuk kita belajar sama. Kalau kita tengok kan, anak-anak dekat dalam TV tu kecil lagi Ya, biasanya kalau kita nak ajar anak-anak kecil ni payah. Macam mana Cikgu Izzuddin ni ajar anak-anak kecil kita untuk main chess ni? Mungkin boleh ajar Fiona dengan Zaid, tunjuk Fiona dengan Zaid di sini. Untuk macam komuniti catur sendiri, kita ada buat satu kata sistem, di mana sistem tersebut kita contoh untuk di peringkat akar umbi ni kita ada coach yang khas untuk development, untuk pembangunan. So untuk macam saya more tu pada peringkat intermediate dan advance lah. So untuk peringkat beginner ni selalunya memang perlukan kesabaran yang menguji kesabaran yang amat tinggi lah. Sebab nak mengajar, buah, pergerakan, semua kan. So dia mengambil masa yang lama dan kita perlu sabar. Sebab kadang-kadang kalau kita terlalu hard, budak akan menangis. Budak akan menangis, dan dekat situ kita dah membuatkan mereka punya minat tu dah turun. So kita nak have fun, dalam masa sama kita nak cungkil dia punya orang kata minat supaya mereka lebih berpotensi untuk pergi jauh. Okey. Jadi sekarang ni Fiona dah bersemangat dah ni. Sebenarnya kan nak tahu Fiona langsung zero knowledge, tak reti nak main chess ni. Mungkin Cikgu Izzuddin boleh ajar Fiona basic dia dulu. Okey, boleh. Macam Fiona dah tahu pergerakan kan? Dia pergerakan pun tak tahu. Dia memang beginner. Ya ke? Okey. So dekat sini kita ada papan set catur. Okey. So papan set catur ni macam ni betul ke saya susun balik? Betul. Saya bantu. Okey. Alright. So dekat sini kita saya explain dari segi pieces lah. Okey, yang ini kita panggil pawn lah. Okey. Kita pada bahasa dia askar lah. Okey. So yang ni rooks, yang ni knight. Okey. Yang ni bishop, yang ni king, yang ni paling utama. Alright. So kalau macam mana buat sekalipun, kalau king kita ni terperangkap ataupun dalam bahasa catur kita panggil checkmate, kalah lah. Game is over lah. Okey. So yang ini ialah queen. Queen ni dia macam pasangan king dia tu. Okey. Untuk konsep mudah sebenarnya, kalau untuk beginner, saya lebih orang kata bagi yang lebih mudah faham lah. Okey. Selalunya kalau kita bermain catur yang saya lihat, kebanyakan kesilapan pemain baru ialah mereka suka menggerakkan pawn ni. Macam saya tengok tadi, macam Abang Zaid dengan Fiona, dia banyak menggerakkan pawn ni. Which is sebenarnya tak berapa orang kata accurate, tepat. Tapi which is tak apa. Untuk starting tak apa. So, battle ialah di permainan catur ialah di bahagian tengah. Ini kita panggil center square ataupun small center lah. So, untuk starting, saya akan tekankan selalu kalau kami mengajar as a coach, kami akan start dengan pergerakan di tengah. Berapa kotak dia boleh jalan? Okey, untuk pawn ni, dia starting dia boleh gerak 2 move ataupun 1 move. Maksudnya 2 kotak ataupun 1 kotak? 2 kotak ataupun 1 kotak. Tapi lepas pada kita dah gerak tu, contoh kita gerak lagi, kita hanya boleh 1 kotak sajalah. Kalau dia 2 kotak kan dia sampai awal sangat. Kan? So dia 2 kotak ataupun 1 kotak saja. Okey. So itu orang kata first principle, iaitu control center. Okey. So yang kedua kita akan develop minor pieces. Minor pieces ni maksudnya buah-buah yang kecil, iaitu knight ataupun bishop. Okey, kita orang kata kita develop dia punya pergerakan, kata senjata-senjata kita dululah. Okey, knight dan bishop. Kenapa yang ni dia jalan melintang macam ni? Okey. So itulah kata dia punya susah betul nak jawab soalan tu. Dah takdir dia begitu kan. Game kan. Dia memang boleh melintang. Kena ada Cik Mat lah, boleh tanya Cik Mat tak? Cik Mat sebagai seorang atlet atlet permainan catur ni. Daripada usia berapa tahun Cik Mat mula main catur ni Cik Mat? Saya main catur masa
sekolah lagi lah. Sekolah rendah. Itu pun masa di sekolah cikgu mengajar. Cikgu yang mengajar tu saya tak faham sebab dia garang sangat. Jadi saya belajar dengan kawan-kawan. Cikgu mengajar saya tak boleh faham. Bila kawan ajar saya boleh faham. Maklumlah kita kawan-kawan bila dia mengajar dia marah kita marah dia balik. Cik Mat, saya nak tanya satu soalan lah Cik Mat. Memang saya pun terinspirasi bila melihat Cik Mat. Cik Mat tak boleh melihat dengan baik kan, tapi ia tidak menjadi satu penghalang. Apabila Cik Mat main catur, apakah yang Cik Mat, macam mana Cik Mat melihat catur ni? Adakah dengan sens pergerakan dia ke, sentuhan ke, bagaimana? Ya, bagi saya dan kawan-kawan saya yang lain, kita yang tak dapat melihat ni, main catur adalah satu permainan yang baguslah sebab dia mengajar kita belajar mengingat. Saya main catur ni kita mengingat, kita ingat di mana petak buah kita. Dia dalam catur ni ada 64 petak. Jadi 64 petak tu kita kena ingat mana buah kita dan mana buah pihak lawan. Macam mana Cik Mat nak tahu buah pihak lawan tu bergerak ke mana Cik Mat? Cuba boleh tunjukkan tak? Bila okey, sekejap. Jadi kita tunjukkan ni. Oh, dia ada yang set dia. Okey. Kita untuk orang tak nampak dia ada papan khas lah, papan khas. Okey. Macam ni Cik Mat, boleh tunjukkan tak? Contoh dia macam ni lah. Sekarang ni ni buah putih. Buah putih maksudnya dia tak tajam lah di atas. Dia sama. Kalau yang hitam dia ada tajam. Mula-mula saya terkejut tahu bila Cik Mat cakap kalau buah hitam dia tajam di atas. Itu beza dia lah. Itu beza dia. Lepas tu petak dia pula dia ada tinggi rendah macam tu. Jadi beza dia. Jadi kita boleh tahu lah dia petak hitam, petak putih. Macam tu. Hitam dia timbul sikit, kalau putih dia rendah. Dia ke bawah sikit. Cik Mat boleh cerita pengalaman tak main catur dekat luar negara Cik Mat? Main catur, pengalaman tu apa ni? Tak ada beza sangatlah. Hanyalah dari segi macam kita main tu, kita orang tak nampak ni, kalau kita nak main catur ataupun nak main mana-mana tournament, kita perlukan pembantu lah. Contohnya, pembantu macam nak kita paling penting kita nak ke tandas, kita nak cari pairing, maksudnya okey dah nak mula, contohnya ni nak mula. Jadi kita nak tengok di mana kita kedudukan kita. Kita duduk table ke berapa? Table pertama atau table ke-10. Siapa lawan kita? Semua tu memang ada tertera di papan di whiteboard lah kita. Biasanya macam itulah mana-mana tournament. Ataupun kalau dia faham dengan kita yang tak nampak, dia bagi tahu, dia umumkan papan 1 siapa lawan siapa, papan 2 siapa lawan siapa, macam itulah. Macam Cik Mat sendiri dah pernah bertanding di dalam dan juga di luar negara. Adakah betul tak kalau Fiona cakap pesaing di luar negara dia lebih mencabar bersaing dengan mereka berbanding dengan dalam negara? Ya, betul. Kebanyakan pemain-pemain di luar negara mereka lebih bagus dari kita lah dari segi mainan. Sebab apa? Sebab mereka tu mendapat pendedahan yang lebih. Macam kita di sini bukan tak bagus. Bagus tapi mungkin pendedahan kita tu kurang. Maksudnya di pertandingan kita tak banyak main. Jadi catur ni kalau kita nak menjadi seorang pemain yang baik, kita kena banyak main. Jadi kalau kita tak banyak main, kita main di kalangan kita saja, dia tak ada kemajuan. Jadi kalau di luar negara, dia banyak pertandingan lah dia orang main. Macam kita ni sini tak banyak tournament yang boleh kita OKU main. Sebenarnya catur kita boleh main dengan orang biasa pun. Boleh main. Tak ada beza dia. Jadi beza dia hanyalah mungkin jalan cepat dengan lambat je lah. Kita tak nampak ni, kita kena raba-raba dulu. Pegang sana, pegang sini. Baru kita tahu. Boleh pegang catur pihak lawan ke? Boleh. Boleh lah, sebab nak tahu kan kat mana. Baik. Okey. Kalau orang normal dia tak boleh, dia panggil touch move nanti. Kalau kita orang
Ada special. Ada special lah sikit. Yelah sebab nak tahu ada dekat mana kan. Ada mana. Cik Zudin, Ya saya. cabarannya bagaimana Zudin sebagai seorang jurulatih? Okey, cabaran untuk dari segi macam saya as a head coach untuk catur Paralimpik negara, saya kita catur ni sebenarnya ialah sukan kalau kita tengok sebenarnya komuniti dia ramai. Okey, ramai. Cuma kita macam Cik Dah cakap, kita kekurangan dari segi orang kata pendedahan, pengalaman untuk player tu. Dan kalau kan ranking kita di peringkat Asia Tenggara, kita lebih baik daripada negara lain sebenarnya. Dan kita pun kalau segi normal pun kita ada sebelum ni di Sukan Si Filipina kita menang emas untuk peringkat normal lah. So untuk dari segi pembangunan community coach dan juga trainer sama-samalah seiring. Memang susah tapi kita akan teruskan jugalah untuk bekerja keras untuk sukan catur itu sendiri. Okey. Oh, sekarang ni barulah saya tahu. Menyesal saya dulu kan mengelak tak nak pergi kelab chess. Sekarang ni saya dah tak pandai main tapi tak terlambat kan? Masih boleh lagi kan? Boleh, semua boleh. Okey. Semua boleh. Okey, jadi untuk lebih info, lebih maklumat mengenai permainan catur ataupun kelab catur ni, boleh pergi ke Facebook ya? Boleh, betul. Boleh follow Facebook saya, Izzuddin Rostam Chess Academy. Okey, di sana saya ada post tentang performance student-student catur di akademi saya dan juga apa aktiviti-aktiviti pertandingan yang kami akan jalankan dan saya akan post di sana lah. So untuk parents, ibu bapa yang baru nak berkecimpung dalam dunia catur ni rasa macam berminat. Kadang-kadang dia minat ada satu filem Queen's Gambit tu dia orang berminat nak tahu. So mereka boleh orang kata follow dekat saya punya page FB page lah. Best cerita tu. Ya, Queen's Gambit kan. Okey, baiklah kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Izzuddin, Cik Mat Idris yang sudi datang ke sini. Terima kasih banyak. Berkongsi begitu banyak maklumat bersama kami di awal pagi ini. Oh, memang rasa macam otak dah penat. Tak main lagi dah, otak dah penat. Boleh. Tapi sekarang ni Fiona nak ajak anda semua yang ada di rumah untuk sama-sama menyaksikan satu drama best ni, iaitu Samarinda. Jadi terbukakah hati anda untuk dicintai? Drama terbaru Samarinda, Bila Hati Memilih, dia bakal menemui anda mulai 28 Mac ini. Gandingan terbaik Edi Ashraf dan Eka Farhana setiap hari Isnin hingga Jumaat 10 malam di TV3. Kehidupannya yang sering diatur mengusarkan hati Adra. Adra, awak buat apa tu? Namun, perkahwinan yang didesak antara Adra dan Nazril kian mengubah segalanya. Tapi balik sekarang aku tak nak tengok muka kau kat sini. Kau balik sekarang. Terbukakah hati untuk dicintai? Bila Hati Memilih Dia, mulai 28 Mac, Isnin hingga Jumaat 10 malam, terbaru di Samarinda TV3. Alright, itu dia. Jangan lupa lock tarikh anda, okey? Baik, sekarang ni Z ada tetamu yang istimewa bersempena dengan Hari Usahawan Negara 2022 bersama dengan Z, Datuk Seri Abu Hassan bin Muhammad Noor, merupakan pengerusi Hari Usahawan Negara 2022 dan juga Kina Mentor, artis jemputan Hari Usahawan Negara 2022. Selamat datang Datuk Seri Kina. Terima kasih menjemput kami berdua. Datuk Seri, kita tak nak buang masa. Kita nak tanya terus straightforward. Apakah itu Hari Usahawan Negara 2022 dan bilakah majlis pelancaran untuk program ni? Okey, Hari Usahawan Negara itu bertemakan Usahawan Nadi Negara. Dia melibatkan himpunan usahawan-usahawan daripada peringkat, tempatan dan luar negara sepatutnya. Tetapi disebabkan SOP, kekarangan COVID masih lagi melanda, jadi SOP dia kita untuk tempatan saja dulu. Jadi Hari Usahawan Negara ni kita dah plan dah lama dah sebenarnya, tetapi disebabkan ialah masa COVID lah semuanya. Jadi hari ini adalah hari kemuncaknya, julung-julung kalinya diadakan dan bertemakan konsep Usahawan Nadi Negara, dan dia akan dirasmi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Menteri kita sendiri. Malam ni secara live ataupun secara santai di WTC Kuala Lumpur. Baik, Datuk Seri. Boleh ceritakan juga apakah konsep Hari Usahawan kali ini?
Okey, konsep dia kita ada jualan, kita ada pameran dan kita ada seminar program keusahawanan. Usahawanan ni kan luas. Kan pelbagai, dan kita ada juga pelbagai-pelbagai karya seni, semua usahawan. Jadi yang itu yang kita tampilkan, dan juga ada juga majlis-majlis yang bersama dengan anugerah malam usahawan. Ada anugerah, bukannya artis ada anugerah. Usahawan pun kena ada anugerah sebab ini adalah hari dia. Betul. Sebab kita hari dihargai. Hari yang dihargai kepada usahawan yang telah berjaya sampai keluar negara, peringkat antarabangsa, daripada ekspor, penjualan, kan. Ini yang kita tebarkan dalam Hari Usahawan Negara. Alright, Datuk Seri. Baik, Kina. Ya, sihat Kina? Sihat, alhamdulillah. Kina, apabila Kina diberitahu yang Kina akan terlibat untuk Hari Usahawan Negara 2022 ni, apakah Kina rasa, dan penglibatan Kina ni bagaimana untuk Hari Usahawan Negara 2022 ni? Okey, sejak 2009 Kina habis program mentor dekat T3 sebagai pekerja Tuawi, kan. Ini adalah peluang yang pertama selain daripada Kina sebagai ikon anti dadah kebangsaan Malaysia. Dan Kina diberi peluang oleh Datuk Seri Abu Hassan. Terima kasih Datuk kerana memberikan satu peluang untuk Kina menjadi duta usahawan dan menyanyikan lagu Usahawan Negara pada tahun 2020. Ada lagu artis yang official menyanyi lagu Usahawan Negara. Dia memberikan satu peluang yang baik untuk saya, kan. Dan saya, Datuk Seri call saya, terima kasih banyak-banyak kepada saya. Datuk Seri call sendiri. Itu rezeki berlipat kali ganda. Baik, Datuk Seri, ramai saya yakin penonton-penonton Borak Kopi Tiam pun nak tahu, sebenarnya untuk Hari Usahawan Negara ni, dia sebenarnya di bawah kementerian ke atau agensi mana-mana? Saya sebenarnya, kita menjemput semua kementerian terlibat dalam keusahawanan. Ada juga kementerian yang dah ada dia punya kementerian di sini, yang pelbagai usahawan dah ada. So kita ni di bawah badan bebas yang dipanggil Dewan Perniagaan Usahawan Kecil Malaysia, yang kata orang tu yang bertanggungjawab untuk menjayakan Hari Usahawan Negara ni. Sebab you tahulah, bila pertama kali tu orang agak macam ya ke tidak ke, kan. Jadi apabila benda ni dah diterjemahkan pada malam ini, mungkin dia orang akan bersama-sama dengan kita. Tapi setakat ni, hari ni kita daripada 24 hari bulan hari itu, kita telah pelbagai aktiviti dah ada dah di WTC. Kita ada pameran, kita ada download, kita ada seminar dia dengan program banyaklah, dan ini kita menjemput juga seluruh rakyat Malaysia yang dalam bidang keusahawanan ini hadir pada hari ini sampai ke hari Isnin 28 hari bulan. Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh kupaskan lagi sedikit mendalam di mana bagaimana tercetusnya idea untuk buat Hari Usahawan Negara. Okey, sebab saya fikirkan kita bukan je artis saja ada hari dia. Macam katalah kita ada macam Hari Kebangsaan, kita ada Hari Belia, kita ada Hari Guru. Hari Usahawan ni belum ada lagi. Belum ada lagi. Jadi Hari Usahawan ni saya cetuskan idea ni sebab apa, saya memandangkan usahawan kita sebenarnya dah hantar produk ke luar negara, dah kata orang tu beriadah kat luar negara dengan perniagaan dia sendiri. Tapi apa kata kalau di Malaysia ni kita nobatkan dia sebagai Hari Usahawan Negara dalam anugerah-anugerah yang dia dapat. Dia memberi inspirasi kepada orang luar sana. Kadang-kadang kita tengok, kadang usahawan kita ni berniaga kadang-kadang di kawasan ialah kita fikirkan daripada kecil dia berniaga. Jadi dia bawa benda ni sampai ke besar. Jadi ada industri dia sendiri, ada produk dia sendiri, ada kata orang tu kilang dia dekat luar negara. Jadi kadang-kadang kita tak nampak. Jadi apabila kita himpunkan, kita kumpulkan dia dalam Hari Usahawan Negara ni, barulah orang tahu. Jadi baik, kena ada hari dia. Okey, Kina, saya nak tanyalah, apabila tadi Kina pun ada kongsikan dengan kita semua di mana Datuk Seri sendiri yang call, kata ajak join dan sebagainya. Kina, apabila you dapat berita ni, apa yang Kina rasa pada ketika itu? Okey, Kina rasa Kina sangat sibuk sekarang ni sebab Kina dah produce telemovie dah. Jadi produce dengan Kina punya partner lah, Natasha Datuk Zamrud dengan Siti Aida. Jadi kita produce. Jadi Datuk Seri ajak saya, betul ke ni Datuk? Betul ke saya nak jadi lagu duta ni, kan? Lagu Usahawan Negara tahun ni, alhamdulillah lah. Jadi perkembangan kejayaan Kina tu alhamdulillah dengan adanya peluang-peluang yang diberi oleh
saya anggap Datuk pun dah macam family saya kan. Jadi malam ini adalah perasmian Hari Usahawan Negara. Kina akan menyanyikan di mana perasmian bersama Perdana Menteri kita lah. Jadi Datuk memberikan saya bukan sahaja peluang menyanyi, malah jelajah bersama dengan motor-motor Israel, motor-motor Harley Davidson, motor-motor besar ni lah. Jadi kita ada pelbagai grup yang ada, Black Ocean, MG Lila, Melaya, banyak lagi grup yang ada. Jadi satu kemajuan Datuk di mana mula-mula saya dengan Datuk bincang macam mana tu kita nak pergi jelajah Hari Usahawan ni. Kita nak bawa motor-motor besar ni pergi ke kawasan-kawasan kampung di mana semua ada usahawan kecil dan besar di situ. Dan mereka seronok apabila kita datang ke tempat-tempat mereka kerana ini adalah jelajah satu Malaysia bersama dengan Hari Usahawan Negara. Okey, baik. Terima kasih banyak Kina. Ya, saya. Terima kasih Datuk Seri. Apa tu air sekali boleh kongsikan kepada mereka dan pastikan mereka join malam ni. Datuk Seri silakan. Okey, jemput. Saya suka dengan borak kopi tiam sebab dia santai-santai, seronok sangat kan. Kita ni usahawan, kita kena santai, kita ada ceria, ada. Jadi saya jemputlah siapa saja yang walaupun baru nak belajar berniaga, walaupun baru nak tahu tentang erti perniagaan tu, datanglah dalam Hari Usahawan Negara 24 sampai 28 hari bulan Mac ni yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan juga Menteri Keusahawanan. Jadi kita jemput datang hadir. Terbaik. Terima kasih banyak Datuk Seri. Terima kasih Kina. Kepada anda jangan lupa malam ni kita akan grand launch. Kina pun akan menyanyi, betul? Ya, betul. Alright, kita berehat dulu. Kita kembali selepas ini. Di mana? Borak Kopi Tiam. Antara permainan tradisional yang sangat-sangat legend Okey. Takut kena timbang. Saya pasti anda semua yang ada dekat rumah tahu ini adalah permainan gasing. Tapi sejauh manakah kita mengenali permainan ini? Betul. Jadi untuk itu jom sama-sama kita jemput tetamu kita pada hari ini. Kita ada Encik Mus Zairin untuk bersama dengan kita untuk bagi tahu kita lebih lanjut mengenai permainan gasing ni. Selain itu juga akan ditemani dengan Prof Syamsuddin dan juga Encik Kamarul. Okey, so pertama sekali kita nak tanya dengan Encik Muzairi dululah. Macam mana boleh mula-mula terlibat ataupun berkecimpung dalam permainan gasing ni? Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Muzairin. Saya bermain gasing ni sebenarnya dah hampir 30 tahun. Daripada sekolah rendah. And then saya bekerja di Kuala Lumpur start 1994. Berkecimpung dan kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan. Daripada pemain gasing sehinggalah betul sampai jadi jurulatih gasing sekarang. Tak pernah hilang minat sejak tak kecil pernah. lagi? Ya, saya. Kenapa boleh minat sampai tahap yang macam ni? Ni sebenarnya kita nak memertabatkan kita punya gasing tradisi sebenarnya. Daripada Malaysia dari kecil. And then kita nak bawa sampai ke peringkat lebih besar lagi lah. Antarabangsa. Kalau tengok kan, gasing tu nampak dia stay kat situ je, dia elok je kan. Adakah itu satu kepuasan kepada pemain-pemain gasing? Sebab kalau kita tengok dia baling, pusing, itu je lah kan. Ke dia ada undang-undang dia lain yang kita tak tahu? Tak ada sebenarnya. Kalau undang-undang kita akan cerita banyak sektor lagi. Untuk yang gasing bila kita nampak dia tegak lama tu, keseimbangan dia. Dan sebenarnya tool pun salah satu terletak pada yang pembuat gasing tu sendiri sebenarnya. Okey, mungkin kita boleh ceritakan sedikitlah dulu kan. Bagi Fiona tak kenal lah jenis-jenis gasing yang ada dekat sini. Fiona pernah main gasing yang kecil tu, paku yang panjang tu je. Mungkin Prof boleh kongsikan bersama dengan kami di sini jenis-jenis
gasing yang ada dekat atas meja sekarang ni. Betul. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Kalau lihat gasing di atas meja ni memang ada kita lihat macam-macam sebab ini lebih kepada yang sebelah sini lebih kepada tradisi ya. Gasing tradisi ya. Maksudnya memang kita kata preserve dia punya tradisi itu. Yang sebelah sana tu pula adalah lebih kepada dia punya development, new development. New development yang mana itu kita tujukan kepada remaja-remaja. Remaja-remaja. Itu memang kami buat daripada UPM, kami patentkan dia dan khususkan kepada Persatuan Gasing Malaysia. Prof, macam yang saya pegang ni, saya nampak saya suka macam nampak lama. Ni berapa tahun usia ni? Allah Akbar. Itu Allah Alam, saya pun tak tahu berapa usia, tapi memang 80-an. 80-an yang gasing. Ni gasing Talal daripada Johor. Ya, daripada Johor. Adakah macam kalau kita tengok kan, gasing dekat sini ada beberapa jenis juga kan? Adakah dia dikategorikan mengikut negeri? Sebab macam kalau dialek kita ada ikut negeri. Gasing adakah macam tu juga? Ya, rasa gasing ikut negeri juga. Macam contohnya yang Tala ni Johor, ada gasing yang daripada Pahang kan? Di mana Pahang. Dia banyak ikut negeri. Ikut negeri. Macam ni dia macam bulat sikit Tapi yang Zaid pegang tu sebelah kiri tak ada paku dekat bawah. Lain kan? Dia macam ni. Lain-lain ya. Ini dia dapat dia paku gitu. Okey. Sebab setiap negeri dia ada identiti sendirilah sebenarnya. Dia identiti sendiri yang mana kebanyakan dia main among dalam negeri itulah. Tapi bila kita nak lihat di antara negeri-negeri itu, jadi kita ada masalah sedikit. Sebab itu dijujukkan Gasing Malaysia yang mana peraturan kita selaraskan. Jadi dia kerjasama Kementerian Kebudayaan melalui Jabatan Kebudayaan Negara dan dengan Persatuan Gasing Malaysia. So kita adakan permainan gasing Malaysia yang di mana dimainkan untuk semua negeri sama je jenis pattern dia. Contoh yang ni macam ni gasing pangkar dia. Okey, dan ni sebab gasing pusing dia. Dia punya bentuk and then dia punya berat yang sama 800 gram. Okey. So di situ tak adalah kata dia lebih berat atau tidaklah. Sebenarnya. Okey. Encik Kamarul, persoalan yang paling susah sekali. Soalan yang paling susah, macam mana kita nak main gasing ni? Orang yang power macam saya ni, kalau try boleh jadi ke? Boleh? Zaid power Serius? Boleh tak? Saya tak power. Saya tak reti. Saya tak pernah main pun gasing ni. Okey, nak main dia macam mana dia? Apa yang kita perlu ada selain daripada buat gasing ni? Tali dia macam mana ke? Kita ada tali ni, kita main bergantung kepada saiz gasing lah. Ada yang tali panjang, ada yang tali pendek. Dia main peranan juga. Tapi kenapa tali ni dia ada dua bentuk berbeza? Depan tu nipis, belakang makin tebal. Dia sebab kita buat gasing, dia bergantung kepada kepala dia. Arah kepala dia. Sebab kalau gasing ni tali dia kasar, dia akan jadi besar. So dia tak boleh nak lilit. Jadi dia akan lilit banyak. Jadi dia kalau pada permulaannya mesti tali dia mesti halus di ujung dia. Sebab dia bergantung pada saiz inilah. Saiz kepala gasing ni. Macam Encik sendiri seorang pembuat gasing, kita tahu. Ya. Jadi kalau kita tengok depan kita ni banyak pelbagai bentuk. Jadi apakah sesuatu bentuk tu memainkan peranan yang sangat penting ataupun ada semua bentuk ni just untuk yang bertarung macam ni, kalau dia nak buat show macam ni ke apa? Macam yang Prof cerita tadi kan, gasing ni dia banyak negeri tau. Ada separuh negeri dia lain-lain gasing. Macam ni lah. Macam ni tadi Johor punya, yang ni Kelantan punya, yang ni Johor punya. Yang ni kalau kita tengok dia buat daripada kayu. Kayu. Adakah dia pakai sejenis kayu saja ataupun semua jenis kayu boleh diguna pakai? Pembuat gasing ni kayu dia ada jenis-jenis kayu yang boleh buat gasing. Tertentu sahajalah. Okey. Apa kata sekarang ni kita demo sedikit kepada penonton kita. Jom, macam ni ajar boleh. Kita start daripada macam mana nak lilit dulu. Kita minta pendemo kita. Jom. Pendemo kita. Pendemo kita. Okey. Kita orang yang power kata saya, kita nak try macam mana. Saya takut kat tadi tengok abang ni melibas pecah. Okey, sebenarnya tali tu pun kita tahu. Cik pakai tangan kanan atau kiri? Kanan. Okey, kanan. Dia ada beza. Tangan kanan, tangan kiri. Tali dia. Okey, saya tangan kanan. Okey, tangan kanan ni tali kanan lah ni kiranya. Yang ni tali kiri. Tali kiri. Ni tali kiri. Dia beza dia
lilitan pusingan masa kita buat tu lah. Okey. Kalau dari kanan dia arah ke sini kan. Dari kalau kiri ni tali dia arah ke sini. Sana. Okey. Ada beza dia. Sebab kalau apa nanti kalau apa dia akan terbuka. Okey, so letak kat tangan je ni. Okey. Lepas tu ikat lah. Okey, kemudian lilit di tangan. Lilit je. Lilit. Tunjuk. Okey. Tunjuk. Betul tak Zaid lilit ni? Lilitannya Betul. Lilit tak je. boleh atas tali Betul lah. ni? Dia kena straight je lah. Tolong ikat air. Kat sini. Lawan jam. Okey. So, bukan senang Tali yang diguna ni tali apa? Benang. Ini tali benang. Tali benang. Tali benang saja. Cotton jugalah. Okay, untuk tangan kanan lilitan lawan jam. Okay, saya sebagai tangan kiri, saya ikut jam. Okey. Itu perbezaan dia. Okey. Dia kena lilit dengan ketat. Ya. Ikan sampai habis? Lilit tu air. Ini dah habis lilit ke belum? Kita lilit penuh. Okey, kena lilit habis. Tahan lagi. Sampai ujung. Sampai habis lah. Sampai habis. Okey. Make sure tali tu tak nak timbul lah. So macam ni. Okey. Betul tak macam ni? Betul tak? Betul. Betul. Betul macam ni ya? Okey, jangan aling sini je. Cabaran seterusnya. Okey. Macam mana kita nak baling gasing tu dekat tempat yang ditentukan. Okey. Dia tak adalah melompat-lompat ke tempat lain. Betul, macam nak baling? Sekejap, kita tengok dulu demo daripada mereka yang pakar. Okey. Tarik. Saya tangan kiri. Step dia saya tegak. Tengok So saya akan kuda-kuda. Tunjukkan. Kuda-kuda. Saya saya kiri, kaki kanan ke depan. Kalau untuk yang kaki tangan kanan, kaki kiri ke depan. Alright. Zaid, kejap Zaid. Takut ni. Sama-sama. Jangan lempar terlalu kuat tu. Okey. Kedudukan tangan. Begini. Relax je. Tarik. Okey, saya cuba Dekat sikit. Saya nasihatkan kameraman kru berhati-hati ya. Saya rasa abang tepi sebab saya memang tak pandai main benda ni. Okey. Kiri depan macam ni ya. Okey. Ni kita tolak, kita balik. Ya, sampai berapa kita tarik. Okey. Oh, macam ni ya. Okey. Saya nampak abang tadi macam style kan. Okey. Ya. Ni first time saya try. Jangan tolong saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Okey, kalau macam tu, adakah dikira sebagai disqualified? Wih, macam mana boleh bang? dikatakan, yes, disqualified. Dalam pertandingan gasing tu mesti berada di dalam bulatan. Zaid tak berhati. Sekali lagi. Boleh. Sekali lagi. Okey. Boleh Zaid, ni, apa boleh yang Zaid rasa masa Zaid lepas baling? Zaid rasa, ni betul Balik. Okey. Saya rasa Zaid nervous sebab tu dia terkeluar. Rasanya kali kedua tu memang dapat rasa akan paku tu dia berada di atas tanah kita baru kita tarik. Tadi jadi mungkin Prof boleh kongsikan macam boleh bantu dan juga penonton yang ada dekat rumah. Kalaulah dalam pertandingan, macam mana kita nak kira poin-poin dia, mata-mata dia? Itu memang ada peraturan yang khusus. Umpamanya kalau kita dapat pangkah dan dia sampai mati, itu pun dikira pertimbangan juga. Jadi dia ada sistem regu atau sistem single nak main. Macam main takraw jugalah. Jadi siapa yang boleh matikan semua, kira macam dapat poin juga. Atau boleh keluarkan daripada gelanggang semua, kita lawan uri lepas tu. Oh, ada juga. Keluarkan daripada bulatan tu. Okey. Kalau nak dapatkan poin yang paling rendah. Okey, poin paling rendah macam mana? Poin dia macam kalau kita tengok gimnastik, poin dia untuk seni dia. Yang ini macam mana? Adakah dia ada satu sistem dia? Sistem dia kalau menang ada yang kalau seri jadi satu mata, ada yang dua mata, ada 3 mata. Jadi dia bergantung pada situlah. Umpamanya kalau sebab dia panjang cerita dalam peraturan tu. Banyak peraturan dia agak detail. Saya pun tak berapa mahir detail sebab saya bukan pengadil yang profesional. Ini ramai yang pengadil profesional di mana ni. Sebab saya lebih kepada yang buat gasing. Pembuat gasing kepada untuk remaja. Untuk remaja. Okey. Mungkin sekarang ni kita boleh tanya sikitlah dekat Encik Muzairin kan. Macam kalau tengok macam memang selalu ada pertandingan. Memang suka dengan permainan gasing ni. Orang dulu dengan orang sekarang lain. Anak-anak muda sekarang. Betul. Macam mana dengan penerimaan anak-anak muda sekarang? Jadi dia tarik ni untuk yang gasing ni macam kita maklumkan kita melalui Persatuan Gasing Malaysia dengan Jabatan Kebudayaan Kesihatan Negara di bawah Kementerian. Kita
kembangkan di peringkat sekolah. Di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, dan bila kita adakan permainan, cara mengajar ini, kita adakan pertandingan. Di mana dekat pertandingan itu kita boleh menghasilkan punya bakat-bakat muda yang ada sebenarnya. Macam saya pun, saya punya anak-anak semua bermain gasing. So di mana kalau macam pemain gasing kami ni semua, yang mana anak-anak yang berminat, pun ikut jejak keluarga lah sebenarnya. Sebab itulah orang kata melenturkan apa? Ya, saya melenturkan bulu daripada repungnya. Yes, Okey, mungkin kita perlu kongsikan Facebook kepada penonton supaya mereka kalau ada soalan ataupun nak join permainan gasing ni dekat mana boleh cari? Facebook dari atas nama Persatuan Gasing Wilayah Persatuan Kuala Lumpur. Kita sentiasa bermain gasing setiap hari Rabu dan Sabtu di Matic Jalan Ampang. Sebenarnya di Kuala Lumpur padang gasing kita ada satu hanya di Matic Jalan Ampang saja. Okey, ke situ kita semua kalau kita nak belajar tentang permainan gasing. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Mus Zairin, kepada Prof Syamsuddin dan juga Encik Kamarul yang sudi datang ke sini bermain gasing bersama kami. Fiona, saya nak cakap satu benda. Saya ambil spring abang-abang ni semua. Nampak senang tau. Kita rasa kita power pun tercampak banyak kali. Tak jadi langsung. Kan sebab itulah kita kena praktis tiap-tiap hari barulah kita boleh main benda ni kan. Mereka semua buat nampak lembut. Dia tarik kan. Pusing kan. Ya, okey. Terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini dan juga kepada anda semua yang bersama dengan kami sejak daripada pukul 8 pagi tadi. Kita jumpa lagi esok. Anda semua kekal ceria, jaga SOP, jaga diri. Saya Fiona. Saya Zack American. Selamat hujung minggu. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, jom. Zack, sambung. Fiona. Sambung sekali. Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung, akal budi hati jinak. Agak hilang ada gajah terdorong, yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Oh nana, begitulah audah tebing. Ada beras taruh dalam padi, biduk serempu pula. Ikan keke emak iloi iloi, mulut tak terkata hati bersiul pada sayang. Ikan gelam mama ilai ilai, jiwa kan rindu siapa akan belai. Timur, barat, utara, selatan, banyak budaya asal tempatan. Kemanapun ku pergi, di mana ku berdiri, kan ku tetap bawa resmi pada jauh mana ku berlari dan akan jadi lupa daratan. Yang hilang ada di tengah jalan, yang keruh kita lupakan, yang jenis